Di tengah-tengah kuasa besar ekonomi dan ketenteraan dunia seperti Amerika Syarikat, China, Rusia, dan Jepun, terdapat sebuah kerajaan yang berdiri dengan bangga dan megah, sebuah negara yang tidak memiliki kekuatan ketenteraan yang hebat, wilayah yang luas, dan jumlah penduduk yang ramai. Namun, mengapa seluruh dunia perlu memberi perhatian dan rasa hormat kepadanya? Seorang profesor dari Institut Teknologi Massachusetts, Met, berkata, "Saya telah cuba menganalisisnya dengan logik, tetapi gagal. Industri pertanian dan bioteknologi Malaysia yang dikatakan orang masih di peringkat pembangunan sebenarnya telah memegang kunci keselamatan makanan global, dan imej yang saya saksikan itu tidak dapat diramal oleh sesiapa di dunia. Kini, marilah kita mendedahkan wajah sebenar kerajaan yang menakjubkan ini." Selamat datang semua. Saya Jason Brenner, profesor dari Institut Teknologi Massachusetts. Di sini, saya telah menjalankan penyelidikan dan mereka bentuk sistem kecerdasan buatan ketenteraan selama lebih dari 15 tahun. Sebagai alumni Harvard dan profesor di MIT, saya sentiasa menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Tetapi hari ini, ketika saya menjejakkan kaki di bumi Malaysia buat kali pertama, semua yang saya tahu dan percayai sepanjang hidup saya mula goyah. Di dalam bas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menuju ke Universiti Malaya, saya duduk di tepi tingkap, bersedia untuk menerima imej pertama Malaysia. Terus terang, ada sedikit rasa meremehkan di hati saya. Bagaimanakah negara yang indah, tetapi kelihatan santai ini mampu menandingi rakan-rakan kami? Namun, pemandangan di dalam bas itu sungguh luar biasa. Jika ini adalah kereta api bawah tanah di New York, ia pasti dipenuhi dengan bunyi perbualan yang riuh rendah, deringan telepon, dan musik. Tetapi di sini, ia sunyi senyap. Tidak, bukan sekadar sunyi, ia adalah ketenangan yang mendalam. Lebih daripada 40 penumpang, semuanya memakai fon kepala, tunduk dan tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Pada mulanya saya fikir ini mungkin disebabkan oleh perbezaan budaya, tetapi nampaknya ada sesuatu yang lebih mendalam daripada itu. Ekspresi wajah orang ramai bukan sahaja tenang, tetapi juga kelihatan sedikit tegang, seolah-olah mereka tidak mahu menunjukkan senyuman atau bahkan keletihan. Tiba-tiba, seorang wanita berusia 20-an yang duduk di hadapan berdiri. Dia melihat seorang lelaki tua berdiri terhuyung-hayang di belakang. Wanita muda itu berdiri tanpa ragu-ragu dan memberi isyarat hormat, sambil mempersilakan lelaki tua itu duduk dengan penuh sopan. Lelaki tua itu mengangguk diam-diam, lalu duduk. "Terima kasih," katanya perlahan. Wanita muda itu memberi isyarat hormat. Sekali lagi, sedikit membongkokkan badannya dan menjawab, "Sama-sama, Tuan." Selepas perbualan ringkas itu berakhir, bas kembali senyap. Penumpang lain melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang biasa. Tiada sesiapa yang menunjukkan rasa terkejut atau minat yang istimewa. Pemandangan itu meninggalkan perasaan yang bercampur-campur dalam hati saya. Ia adalah pemandangan yang indah, orang muda menunjukkan kemurahan hati terhadap orang tua secara semula jadi. Namun, pada masa yang sama, saya dapat merasakan sesuatu yang dingin, seolah-olah mereka adalah robot yang diprogramkan untuk mematuhi algoritma yang telah ditetapkan. Adakah ini kemurahan hati yang tulen, atau tingkah laku yang dipaksa oleh tekanan sosial? Saya memandang pemandangan di luar tingkap sambil berfikir. Bangunan pencakar langit, termasuk menara-menara di KLCC, tersusun dengan teratur. Kenderaan di jalan raya bergerak dengan penuh disiplin. Malah cara berjalan orang ramai pun kelihatan mengikut corak. Apabila lampu merah menyala, semua orang berhenti serentak, dan apabila lampu hijau menyala, mereka mula berjalan bersama-sama. Dari sudut pandangan seseorang yang mengajar kejuruteraan sistem di MIT, seluruh negara ini kelihatan seperti sistem gergasi yang terlalu sempurna dan teratur, sehinggakan ia tidak kelihatan seperti tingkah laku manusia. Adakah tiada keunikan tersendiri di kalangan penduduk di semenanjung ini? Apabila saya berfikir begitu, saya mula berasa tidak selesa. Ekspresi bebas, penonjolan identiti individu, dan pendedahan emosi secara langsung yang merupakan perkara biasa di Amerika mungkin menjadi perkara yang dilarang di sini. Semakin bas menghampiri pusat bandar Kuala Lumpur, perasaan ini semakin kuat. Orang ramai yang berjalan di jalan raya juga sama. Semua orang menuju ke destinasi masing-masing dengan tekad yang kukuh.
Tiada siapa yang melihat ke kiri atau kanan. Malah mereka yang berjalan sambil melihat telefon pun dapat bergerak dengan sempurna tanpa berlanggar dengan sesiapa. Adakah ini masyarakat yang dikawal ketat? Atau adakah mereka mempunyai kesedaran sivik yang tinggi? Saya semakin keliru. Pemandangan itu sememangnya mengagumkan, tetapi pada masa yang sama, ia memberikan perasaan tertekan, seolah-olah dibalut oleh dinding lut sinar yang besar. Sepanjang 1 jam sebelum tiba di saya memerhatikan negara ini dan rakyatnya, dan membuat satu kesimpulan. Ini bukan sekadar perbezaan budaya yang biasa, pasti ada sesuatu yang lebih mendalam daripada itu. Jam pertama saya di Malaysia dipenuhi dengan persoalan. Adakah interaksi manusia yang tulen wujud di bumi ini? Atau adakah saya sendiri perlu menyembunyikan perasaan dan hidup seperti mereka? Adakah saya benar-benar akan dapat menyesuaikan diri untuk hidup di sini dalam beberapa bulan akan datang? Semasa turun dari bas, saya memutuskan bahawa saya mesti terus memerhatikan. Negara ini pasti ada sesuatu yang istimewa. Bab 2. Ketenangan dalam makmal penyelidikan. Apabila saya melangkah masuk ke makmal Jabatan Kejuruteraan Elektrik Universiti Malaya buat kali pertama, saya mengharapkan suasana yang bebas seperti di MIT. Tetapi realiti jauh berbeza. Sejak saat saya menolak pintu, saya dapat merasakan kejanggalan. Selamat datang, Tuan Profesor. Seorang pelajar berdiri dan memberi dap salam hormat dengan penuh adab. Kemudian, pelajar-pelajar lain di dalam bilik itu turut berdiri dan menyapa dengan cara yang sama, seolah-olah seorang komander tentera sedang memeriksa barisan. Sila duduk. Saya Jason Brenner. Saya memberi isyarat tangan sambil berkata, tetapi tiada sesiapa yang sudi duduk. Semua orang masih berdiri, menunggu saya duduk terlebih dahulu. Jika di MIT, pasti ada yang berkata, "Hey, Jason," dan menghulurkan tangan untuk bersalaman. Suasana di dalam makmal itu lebih sunyi daripada perpustakaan. Lebih daripada 10 penyelidik pelajar duduk di meja masing-masing, merenung skrin komputer dengan senyap. Keadaan sunyi sehinggakan, jika seseorang berdeham sekalipun, semua mata akan tertumpu ke arahnya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Mari kita berbual dengan santai. Tolong perkenalkan tajuk penyelidikan masing-masing kepada saya, kata saya. Selesai sahaja saya berkata begitu, seorang pelajar mengangkat tangan dengan berhati-hati. Dia ialah Khalid bin Mansor, pelajar PhD tahun ketiga. Walaupun usianya kelihatan hampir sama dengan saya, cara dia bercakap sangat berbeza. Tuan Profesor, saya sedang menjalankan penyelidikan mengenai peningkatan kecekapan proses pembuatan penderia biologi. Saya telah membaca beberapa kali artikel Tuan Profesor yang diterbitkan di MIT, katanya. Oh ya, bahagian mana yang membuatkan awak terkesan? Algoritma Tuan Profesor sangat hebat, Tuan. Kami tidak berani mengkritik, jawabnya. Pada saat itu, saya terdiam. Perkataan tidak berani itu mengejutkan saya. Di MIT, pelajar akan berdebat semalaman untuk mencari kelemahan dalam artikel saya, tetapi di sini, nampaknya pemikiran kritis pun adalah perkara yang tidak boleh dilakukan. Tidak mengapa. Katakan dengan jujur. Jika ada kelemahan dalam penyelidikan saya, tunjukkannya, kata saya. Tetapi Khalid menundukkan kepalanya lebih rendah. Tidak, Tuan Profesor. Bagaimanakah kami layak? Pelajar-pelajar lain juga sama. Setiap kali saya bertanya soalan, jawapan yang saya terima selalunya adalah, Tuan Profesor betul, atau apa yang Tuan Profesor katakan itu sangat tepat. Saya mula berasa semakin tidak selesa. Kali ini, saya cuba mengajukan soalan yang lebih mencabar. Dalam kandungan yang saya bentangkan pada persidangan minggu lepas, terdapat satu kesilapan yang jelas. Adakah sesiapa yang menyedarinya? Makmal kembali senyap. Semua pelajar menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa. Malah Khalid, yang mengatakan dia pernah membaca artikel saya, juga senyap. Tiada siapa yang tahu betul-betul ke. Kalau begitu, saya bagi sedikit petunjuk. Di bahagian persamaan, di muka surat 3. Tuan Profesor, bagaimanakah kami berani mengkritik penyelidikan Tuan? Seorang pelajar perempuan yang duduk di belakang berkata perlahan. Dia ialah Siti Aisyah binti Azman, pelajar PhD tahun pertama, tetapi nada suaranya seolah-olah meremehkan keupayaan dirinya sendiri. Adakah kami layak untuk mengkritik penyelidikan Tuan Profesor? Kata-kata ini membuatkan saya lebih terkejut. Kelayakan? Dalam bidang akademik,
Bagaimana wujudnya isu kelayakan? Jika ada keraguan, tanya. Jika ada kesilapan, tunjukkan. Bukankah ini perkara biasa? Tetapi Siti Aisyah semakin merendahkan diri. Maafkan saya, Tuan Profesor. Saya mungkin telah berkata sesuatu yang tidak sesuai. Pada saat itu, barulah saya faham. Ini bukan sekadar isu kesopanan, ia adalah budaya yang sama sekali berbeza. Di sini, usia dan kedudukan mewujudkan hierarki yang mutlak. Melangkaui hierarki itu adalah sesuatu yang dilarang. Di MIT, malah pelajar sarjana muda berusia 20-an pun berani berhujah dengan saya secara terus terang. Kadang-kadang, mereka membuktikan bahawa saya salah. Saya percaya bahawa di tengah-tengah perdebatan yang sengit itulah idea-idea baharu akan lahir dan itulah intipati pembelajaran. Kalau begitu, mari kita lakukan begini. Jangan anggap saya sebagai profesor. Anggap kita sebagai rakan sekerja, penyelidik yang sama. Mari berbual dengan santai, saya cuba berkata dengan nada yang paling lembut. Tetapi reaksi pelajar-pelajar itu masih tegang. Malah, mereka kelihatan semakin tidak selesa. Tuan Profesor berkata begini, Khalid tidak menghabiskan ayatnya, tetapi dari air mukanya, saya dapat membaca semacam ketakutan, seolah-olah bimbang jika dia tersilap cakap, ia akan menjadi isu besar. Tiba-tiba, pintu makmal terbuka. Seorang profesor tempatan melangkah masuk. Beliau ialah Profesor Dr. Anwar bin Harun, rakan kongsi saya dalam projek ini. Profesor Brenner, adakah Anda dapat menyesuaikan diri dengan pelajar-pelajar? Bolehlah. Tetapi saya heran tentang satu perkara. Pelajar-pelajar kelihatan terlalu berhati-hati, jawab saya. Profesor Anwar tersenyum dan menjelaskan. Oh, mungkin budaya sedikit berbeza, Tuan. Anak-anak kami sangat beradab, bukan? Beradab? Ya, tetapi dalam perdebatan akademik, sepatutnya ada kebebasan yang lebih besar, Tuan. Itu betul, Tuan. Tetapi kami sangat mementingkan kekananan dan adab hormat. Semakin saya mendengar penjelasan Profesor Anwar, semakin saya keliru. Walaupun saya rasa mereka mempunyai logik mereka sendiri, ia terlalu jauh berbeza daripada suasana akademik bebas yang pernah saya alami di MIT. Selepas mesyuarat tamat, saya masih duduk sendirian di makmal, berfikir. Saya melihat poster-poster penyelidikan pelajar yang tergantung di dinding. Tahap teknikal mereka sangat tinggi, terutamanya projek yang dijalankan bersama syarikat terkemuka di koridor ekonomi wilayah Pantai Timur yang berkaitan dengan proses pembuatan termaju yang sangat menonjol. Tetapi nampaknya setiap tajuk hanya memilih isu yang selamat. Sukar untuk mencari penyelidikan yang berisiko atau mencabar. Bagaimanakah kreativiti boleh wujud dalam suasana seperti ini? Keraguan saya semakin kuat. Pembangunan teknologi Malaysia benar-benar mencapai tahap yang menakjubkan. Negara ini adalah pangkalan pembuatan otomotif yang penting di rantau ini dan peneraju global dalam teknologi pertanian dan bioteknologi. Tetapi di sebalik kejayaan ini, nampaknya tersembunyi budaya yang menekan dan ketat dalam hierarki. Malam itu, di bilik hotel, saya menulis dalam diari saya. Sistem pendidikan negara ini nampaknya mengajar untuk mematuhi, tidak perlu bertanya, tidak perlu berhujah, hanya ikut apa yang disuruh. Bolehkah ini menjadi asas pembangunan yang sebenar? Tetapi pada masa yang sama, saya terpaksa menerima satu kenyataan. Keupayaan asas pelajar-pelajar ini tidak kurang daripada pelajar MIT. Cuma, mereka nampaknya tidak berpeluang untuk menunjukkan potensi mereka sepenuhnya. Mungkin, dengan berlalunya masa, kita akan faham lebih banyak. Saya memujuk diri sendiri dan tidur, tetapi di hati saya masih ada soalan yang tergantung. Dalam budaya yang senyap seperti ini, adakah pembangunan akademik yang tulen akan berlaku? Bab 3. Surat dan bekas makanan. Di makmal penyelidikan yang sunyi pada larut malam, hanya cahaya dari lampu Kalimantan yang menerangi kekosongan. Jam menunjukkan sudah melepasi pukul 11 malam. Mesyuarat dan seminar sepanjang hari membuatkan saya letih. Saya duduk di meja kerja, merenung keluar tingkap dengan hampa. Sudah seminggu saya berada di Malaysia, tetapi masih sukar untuk menyesuaikan diri. Hari ini juga sama. Tiada sebarang soalan diajukan terhadap pembentangan yang saya sediakan. Semasa perbincangan, semua orang menundukkan kepala, hanya ada kesunyian. Jika di MIT,
pasti sudah berlaku perdebatan yang hangat. Apa yang boleh kita pelajari di sini? Saya berfikir berasa kosong. Saya berasa malu kerana mempunyai jangkaan yang tinggi hanya kerana ini ialah Universiti Malaya. Walau secanggih manapun teknologi, bukankah teras subjek masih datang daripada pemikiran bebas dan perdebatan yang konstruktif? Semasa saya hendak keluar dari makmal, saya ternampak sampul surat putih terjatuh di atas lantai. Pintu kelihatan seperti ada orang yang menyelipkannya di bawah celah pintu dan ia jatuh. Di atas sampul surat itu, terdapat tulisan tangan yang kemas dalam bahasa Melayu dan Inggris kepada Profesor Brenner. Siapa yang menulisnya? Dengan rasa ingin tahu, saya perlahan-lahan membuka sampul surat itu dengan berhati-hati. Di atas kertas surat itu, terdapat mesej yang ditulis tangan dalam bahasa Melayu yang kemas dan cantik dengan terjemahan bahasa Inggris disertakan. Terjemahan itu sangat semula jadi, menunjukkan bahawa penulisnya mengambil masa yang agak lama. Kepada Tuan Profesor yang dihormati, nama saya Nurul Huda binti Zamani, pelajar sarjana di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Setelah mendengar syarahan Tuan Profesor minggu lepas, saya menulis surat ini. Nurul Huda? Apabila saya melihat nama itu, saya teringat seorang pelajar wanita yang sentiasa duduk di belakang bilik. Dia akan mencatat nota dengan tekun secara senyap, jarang bertanya soalan dan hampir tidak pernah bercakap sehinggakan saya tidak ingat namanya. Surat itu berbunyi, apabila Tuan Profesor berkata bahawa dalam akademik tiada isu kelayakan, saya sangat terkejut, Tuan. Selama ini, kami diajar supaya tidak bertanya soalan kepada senior atau profesor tanpa keperluan. Tetapi setelah mendengar kata-kata Tuan Profesor, barulah saya sedar betapa pasif dan kurangnya semangat saya. Saya terkejut. Saya tidak sangka kata-kata saya pada hari itu mempunyai makna yang begitu besar kepada seseorang. Di luar, mereka mungkin tidak menunjukkan reaksi, tetapi di dalam hati, mereka mendengar dengan teliti. Sebenarnya, saya mempunyai banyak soalan mengenai penyelidikan Tuan Profesor, tetapi saya tidak berani bertanya. Mengenai kesilapan di muka surat 3 yang Tuan Profesor sebutkan, sebenarnya saya juga menyedarinya, Tuan. Simbol ke-3 dalam persamaan nampaknya perlu diperbetulkan. Tetapi saya fikir saya mungkin salah faham, jadi saya tidak berani bersuara. Saya tergamam, bukan sahaja kagum, kerana dia dapat mencari kesilapan dalam persamaan yang kompleks itu dengan tepat, tetapi juga terharu dengan betapa telitinya pelajar ini mendengar syarahan saya. Surat itu seterusnya menyatakan, pada hari pertama Tuan Profesor datang, kami mungkin kelihatan sedikit kaku. Tetapi itu bukan kerana tidak menghormati Tuan Profesor. Sebaliknya, ia adalah kerana kami terlalu menghormati Tuan Profesor sehingga takut melakukan kesilapan. Bagi kami, dapat menyertai penyelidikan dengan seseorang seperti Tuan Profesor adalah seperti mimpi. Pada saat itu, saya sedar betapa cepatnya saya menghakimi mereka. Mentafsir kesunyian mereka sebagai sikap dingin atau pasif adalah pemikiran yang penuh dengan prasangka. Selepas ini, saya akan mengumpulkan keberanian untuk bertanya soalan dan menyatakan pendapat. Saya tidak akan mensia-siakan keberanian yang Tuan Profesor berikan. Terima kasih. Di penghujung surat, terdapat catatan kecil. Harap Tuan Profesor sudah biasa dengan makanan Malaysia. Ini sedikit tanda ingatan dari saya. Di sebelah surat itu, terdapat sebuah bekas makanan kalis panas yang kecil. Apabila saya membuka penutupnya, di dalamnya terdapat nasi lemak bungkus yang dibuat dengan teliti dan 2 atau 3 lauk lain. Ia masih suam. Saya menyuapkan nasi lemak ke dalam mulut saya. Perasaan baharu melanda saya. Di MIT, walaupun semua orang dapat menyatakan pendapat mereka dengan bebas, kadang-kadang ekspresi itu terlalu terus terang dan dingin. Sebaliknya, di sini, walaupun tidak ditunjukkan dengan kata-kata, terdapat budaya menyampaikan perasaan yang baik seperti ini. Sambil mengunyah, saya teringat kembali minggu yang lalu pelajar yang mengelak pandangan mata, tidak mahu bertanya soalan. Kini, imej itu kelihatan berbeza. Itu bukan sikap dingin, tetapi mungkin penghormatan yang berhati-hati. Keesokan paginya, saya pergi ke makmal awal untuk mencari Nurul Huda. Pelajar itu masih duduk di tempat yang sama, di belakang bilik. Nurul Huda, terima kasih untuk surat semalam, saya menghampirinya. Nurul Huda terkejut sehingga tersentak dan berdiri. Ah, Tuan Profesor, maafkan saya.
Saya mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Tidak sama sekali. Saya sangat kagum, terutamanya kerana awak dapat menunjukkan kesilapan dalam persamaan dengan tepat, kata saya. Wajah Nurul Huda menjadi merah. Betul ke, Tuan? Ya, semuanya betul. Lain kali, awak boleh luahkan pendapat seperti ini semasa pembentangan, ya. Baik, Tuan Profesor. Saya akan cuba. Pelajar-pelajar lain yang mendengar perbualan itu, air muka mereka kelihatan perlahan-lahan berubah. Khalid juga melangkah masuk dengan berhati-hati dan berkata, Tuan Profesor, sebenarnya saya juga ada beberapa soalan. Sila, tanya bila-bila masa. Sejak hari itu, suasana di Makmal perlahan-lahan berubah. Walaupun masih mengekalkan kesopanan, perdebatan akademik menjadi lebih bebas. Yang paling penting, saya sendiri yang berubah. Malam itu, semasa menulis diari di hotel, saya menulis. Selama ini, kita hanya melihat luaran. Dalam kesunyian mereka itu tersembunyi pemikiran yang mendalam dan penghormatan. Walaupun cara ekspresi berbeza, komitmen terhadap subjek tidak kurang daripada pelajar MIT. Tidak. Sekarang saya mula faham dari mana datangnya teknologi negara ini. Inilah tempat di mana syarikat bioteknologi yang paling canggih di dunia dicipta. Surat Nurul Huda memberikan saya pandangan yang sangat berharga. Budaya yang berbeza tidak bermakna tiada perasaan atau keinginan, cuma cara ekspresi sahaja yang berbeza. Dan rasa nasi lemak dalam bekas makanan itu sungguh sukar untuk dilupakan. Ia bukan sekadar makanan, tetapi hadiah dari hati satu pameran kehangatan dan kehalusan yang tidak pernah saya alami di MIT sebelum ini. Bab 4. Keazaman yang tersembunyi. Apabila tiba hujung minggu, saya memutuskan untuk berjalan-jalan meneroka Kuala Lumpur sendirian. Saya mahu memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam, terutamanya selepas menerima surat daripada Nurul Huda. Saya mula menimbang semula betapa ceteknya saya melihat negara ini. Semasa berjalan di sekitar Dataran Merdeka, saya terjumpa Muzium Negara. Sebagai seorang penyelidik sistem ekonomi, saya sangat berminat dengan proses pembangunan ekonomi Malaysia yang pesat. Di tengah-tengah konteks geopolitik yang kompleks di Asia Tenggara, bagaimanakah Malaysia dapat menjadi peneraju dalam industri automotif dan teknologi pertanian global dalam masa yang singkat? Di tingkat atas muzium, terdapat pameran mengenai pemeliharaan kedaulatan dan pemodenan negara. Saya sangat tertarik dengan papan tanda yang bertulis Konfrontasi dan Semangat Perpaduan 1963-1966. Itu adalah tahun-tahun apabila persekutuan Malaysia menghadapi ancaman yang serius daripada negara jiran. Saya menonton tayangan video mengenai peristiwa itu. Pada mulanya, saya tidak berasa istimewa, tetapi apabila cerita itu berlangsung, muncul imej yang mengejutkan. Pada tahun 1960-an, ketika ketegangan memuncak, rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, bersatu padu di kawasan ibu kota dan sempadan. Tayangan itu menunjukkan kawasan sekitar Tugu Negara dan kem-kem tentera. Walaupun ancaman ketenteraan itu nyata, puluhan ribu rakyat jelata berkumpul untuk menunjukkan sokongan kepada tentera dan kerajaan. Di tengah-tengah ketegangan, lelaki, wanita, dan kanak-kanak dari semua peringkat umur berdiri teguh. Apabila kamera menunjukkan orang ramai, muncul imej yang lebih menakjubkan. Orang ramai menunjukkan kesetiaan dan kesediaan untuk mempertahankan kedaulatan negara tanpa gentar terhadap bahaya. Apa ini? Saya berbisik kepada diri sendiri tanpa sedar. Sebagai seorang saintis politik, ini adalah imej yang tidak dapat saya fahami. Tentera musuh benar-benar mengancam dengan kekuatan senjata, tetapi mengapa rakyat beramai-ramai keluar untuk menunjukkan perpaduan bagi mempertahankan negara tanpa rasa takut? Video itu diteruskan dengan wawancara dengan seorang wanita tua. Ini tanah air kita tidak boleh mengalah, kata wanita tua itu dengan ringkas. Wajahnya tidak menunjukkan sebarang ketakutan, hanya keazaman. Wawancara seterusnya lebih mengejutkan. Sepasang suami istri muda yang membawa bayi kecil turut menyertai perhimpunan itu. Tidakkah kamu takut? Meriam dari kapal perang boleh menembak pada bila-bila masa? Tanya wartawan. Takut, ya. Tapi lebih takut kehilangan kebebasan, istri mengangguk setuju. Demi masa depan anak kami mesti keluar mempertahankan negara kami. Saya semakin keliru.
Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh teori pilihan rasional yang diajar di MIT. Individu yang rasional pasti akan mengorbankan hak tertentu untuk menyelamatkan nyawa mereka apabila menghadapi ancaman, tetapi di sini sebaliknya berlaku. Jika di Amerika, pasti ada pengumuman untuk memindahkan orang ramai dan rundingan akan berjalan dalam bentuk yang lain. Video itu menunjukkan keadaan di seluruh ibu negara. Di mana-mana pun sama rakyat keluar menunjukkan perpaduan walaupun di bawah ancaman. Yang amat mengagumkan ialah wawancara dengan seorang pelajar muda. Mereka fikir mereka boleh menakutkan kami, tetapi kami tidak takut. Ini adalah tanah air kami. Pada saat itu, saya terdiam. Ini bukan sekadar penyertaan politik biasa, tetapi fenomena pada tahap yang sama sekali berbeza. Dokumentari itu juga menunjukkan maklumat sejarah bahawa, walaupun Malaysia menghadapi cabaran besar dalam pembentukannya, semangat kebangsaan yang tidak mahu menyerah pada masa itu menjadi asas penting yang membolehkan negara itu memelihara kedaulatannya di tengah-tengah pergolakan di rantau ini. Saya terduduk di atas kerusi, memegang kepala. Perkara yang secara teori tidak mungkin berlaku telah berlaku. Inilah contoh yang menunjukkan bahawa keazaman kolektif rakyat adalah lebih penting daripada keselamatan individu. Ini bukan sekadar sebuah negara, tetapi ia adalah komuniti takdir, fikir saya. Imej rakyat yang sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk mempertahankan kedaulatan pada masa krisis adalah seperti satu organisme hidup yang berjuang untuk memelihara identiti dirinya. Video itu menunjukkan satu lagi babak. Setelah keadaan mereda, rakyat kembali ke rumah dengan wajah yang ceria. Di wajah mereka, terdapat rasa kepuasan seolah-olah telah menyelesaikan misi yang besar. Seorang bapa memimpin tangan anaknya sambil berkata, "Ingat, nak, hari ini adalah hari penting dalam sejarah negara kita." Dari pandangan mata kanak-kanak itu, saya dapat membaca semacam kebanggaan kerana bapanya menjadi sebahagian daripada detik bersejarah. Apabila keluar dari muzium, saya berasa seperti orang yang berbeza. Pengalaman ini telah menggoyahkan setiap teori sains politik, sosiologi, dan psikologi yang pernah saya pelajari. Saya duduk di sebuah kafe, menghirup teh tarik, dan tenggelam dalam fikiran. Mungkinkah perkara seperti ini berlaku di Amerika? Jawapannya jelas, mustahil. Hakikat bahawa rakyat sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk menunjukkan kekuatan politik apabila menghadapi ancaman ketenteraan dari luar negara adalah perkara yang sukar dipercayai, tetapi di Malaysia, ia telah berlaku dan ia bukan kerana dipaksa, tetapi secara sukarela. Apakah kuasa yang menjadikan ini mungkin? Kemudian, saya melihat satu lagi papan tanda pameran menceritakan sejarah Malaysia yang dapat mengekalkan kedaulatannya sepanjang masa walaupun menghadapi ancaman daripada kuasa besar barat pada zaman penjajahan. Malaysia telah menyesuaikan diri dan memodenkan negara di bawah kepimpinan yang bijaksana untuk melindungi kedaulatannya sendiri. Malam itu, di hotel, saya menulis dalam diari saya untuk masa yang lama. Selama ini, kita melihat dunia dengan kerangka pemikiran individualistik yang terlalu mendalam. Orang di sini mempunyai struktur kesedaran yang unik, di mana individu dan kolektif tidak dapat dipisahkan. Bagi mereka, menjadi rakyat Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah identiti mereka sendiri. Walaupun di peringkat global, Malaysia mungkin tidak dilihat sebagai kuasa besar, rakyat di bumi ini masih berjuang untuk memelihara keunikan dan identiti mereka. Surat Nurul Huda terlintas di fikiran saya lagi. Ini tanah air kami. Kata-kata wanita tua dalam dokumentari itu berada dalam konteks yang sama. Bagi mereka, kepercayaan lebih kuat daripada logik dan identiti mempunyai kuasa yang lebih besar daripada rasional. Buat kali pertama, saya mengakui bahawa untuk memahami negara ini, saya perlu menggunakan hati, bukan otak. Bab baharu dalam sains politik yang tiada dalam buku teks sedang bermula di sini, bab yang dinamakan sistem sosial yang didorong oleh identiti dan kelangsungan hidup. Sejak saat itu, saya mula melihat Malaysia dari sudut pandang yang sama sekali berbeza. Bukan keselamatan individu, tetapi identiti kolektiflah yang merupakan kuasa penggerak utama masyarakat ini. Bab 5. Strategi di bawah ketenangan. Setelah berada di Malaysia selama sebulan, saya mula melihat wajah sebenar negara ini. Hari ini,
Saya dijemput untuk menyertai seminar yang dianjurkan oleh Institut Penyelidikan Teknologi Pertahanan Diraja di Sungai Besi untuk membincangkan penyelidikan bersama dalam sistem kecerdasan buatan. Institut Penyelidikan Teknologi Pertahanan itu sangat mengagumkan. Saya perlu melalui beberapa lapisan pemeriksaan keselamatan dan prosedur kebenaran keluar masuk sangat ketat. Walaupun di MIT, saya juga menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan ketenteraan, saya tidak pernah melihat sistem keselamatan yang begitu ketat sebelum ini. Individu yang menyambut saya di bilik seminar ialah Dr. Sukri bin Ahmad, Ketua Pasukan Penyelidikan dan Pembangunan Sistem Pemanduan Pesawat Tanpa Pemandu UAV. Beliau memperkenalkan diri sedemikian. Umurnya kelihatan sedikit lebih tua daripada saya, tetapi beliau masih bercakap dengan sopan. Profesor Brenner, selamat datang. Tidak perlu terlalu formal, Tuan. Dapat melihat teknologi pertahanan Malaysia dengan mata sendiri adalah satu penghormatan bagi saya. Apabila seminar bermula, pelbagai projek penyelidikan diperkenalkan, yang kebanyakannya dinyatakan sebagai projek di bawah penyelidikan dan pembangunan, tetapi ada sesuatu yang pelik. Walaupun dikatakan dalam fasa penyelidikan, persembahan data yang diberikan terlalu terperinci dan tepat. Terutamanya apabila pembentangan mengenai pesawat tanpa pemandu bermula, saya terkejut. Di skrin, muncul imej simulasi 3D drone pengintip berprestasi tinggi yang lengkap. Ini adalah projek Raja Wali. Ia adalah drone pengintip yang kami bangunkan dengan teknologi kami sendiri, jelas Dr. Sukri. Malah komponen enjin juga disimulasikan dengan terperinci dan data prestasi telah dikira sepenuhnya. Adakah ini benar-benar di peringkat penyelidikan? Tanya saya tanpa sedar. Di MIT, pembinaan model simulasi dengan tahap kesempurnaan seperti ini memerlukan sekurang-kurangnya 2,3 tahun. Dr. Sukri tersenyum dan menjawab, "Ya, Tuan, perincian penuh belum didedahkan secara rasmi, tetapi model ini kami mula kerjakan sejak 10 tahun yang lalu." Saya terdiam. 10 tahun yang lalu? Pada era itu, potensi teknologi pertahanan Malaysia belum begitu dikenali, dan disebabkan tekanan geopolitik, tiada negara yang sudi menjual teknologi ketenteraan canggih. Ini bermakna ia sudah siap ke? Model simulasi telah selesai. Pengesahan teknologi yang diperlukan untuk pembinaan sebenar juga telah selesai. Cuma, ia akan dilancarkan pada masa yang sesuai. Dari kata-kata Dr. Sukri, saya dapat merasakan keyakinan yang luar biasa. Ini bukan sekadar pembangunan teknologi, tetapi situasi di mana cut-through disimpan secara strategik. Di Amerika, kemajuan dalam penyelidikan dan pembangunan akan didedahkan secara berperingkat-peringkat. Ini mungkin perbezaan budaya, ya. Gaya kami adalah untuk menyediakan semuanya, dan kemudian baru menunjukkannya, kata seorang lagi penyelidik, sambil mengawal komputer. Di skrin, muncul imej yang lebih menakjubkan. Struktur dalaman drone ditunjukkan dalam 3D, daripada pemasangan sistem penderia hinggalah sistem senjata semuanya lengkap. Kemudian, di skrin muncul satu lagi projek. Projek pembangunan peluru berpandu jerung. Ini adalah sistem peluru berpandu anti pesawat yang kami bangunkan sendiri, kata Dr. Sukri. Peluru berpandu jerung telah siap beroperasi dan mempunyai jarak tembakan lebih daripada 150 km yang meliputi ruang udara penting sepenuhnya. Pada tahap ini, ia pasti boleh dihasilkan secara besar-besaran, bukan? Secara teori, ia boleh, Tuan. Tetapi keputusan politik perlu diutamakan. Pada saat itu, saya faham maksud di bawah penyelidikan. Malaysia ia bermaksud telah selesai, tetapi belum didedahkan. Ini adalah cara kerja yang sama sekali berbeza. Maklumat seterusnya yang dibentangkan lebih mengejutkan. Projek pembangunan kereta kebal utama generasi baharu, sistem peperangan elektronik, malah keupayaan untuk melancarkan satelit. Semua ini dilabelkan sebagai fasa penyelidikan, tetapi pada hakikatnya, ia mempunyai tahap kesempurnaan yang sangat tinggi. Yang amat menarik ialah cara Malaysia mengaplikasikan bioteknologi dan kecerdasan buatan dalam pertahanan. Teknologi pembuatan penderia biologi canggih digunakan dalam sistem pengesanan bahan kimia dan biologi ketenteraan, peluru berpandu pintar, dan peralatan peperangan elektronik. Adakah projek-projek lain juga mempunyai ciri yang serupa? Tanya saya dengan berhati-hati. Dr. Sukri mengangguk.
Ini adalah identiti Malaysia, Tuan. Kami akan menyiapkan semuanya secara senyap dan akan mendedahkannya apabila tiba masanya yang sesuai. Mengapa menggunakan kaedah ini? Ia adalah strategi yang tidak dijangka. Mendedahkan hasil pada saat pihak lawan tidak bersedia akan memberikan hasil yang lebih baik. Saya semakin berminat. Ini bukan sekadar pembangunan teknologi, tetapi peperangan psikologi peringkat tinggi. Semasa negara lain masih berfikir ia di peringkat awal, sebenarnya hasilnya telah selesai. Kalau begitu, sekarang pasti ada banyak lagi projek yang telah selesai tetapi belum didedahkan, bukan? Dr. Sukri tersenyum misteri. Itu rahsia, Tuan. Tetapi dari air mukanya, saya mendapat jawabannya. Sudah tentu, terdapat banyak lagi projek yang belum kita ketahui dan telah selesai. Selepas seminar berakhir, saya berbual dengan Dr. Sukri secara peribadi, membolehkan kami berbincang dengan lebih terbuka. Sebenarnya, dari luar, orang Malaysia sering dianggap sebagai orang yang santai, tenang, tetapi ramai yang mungkin salah faham. Kami bukan orang yang tenang, tetapi kami membuat persediaan awal supaya dapat bertindak balas dengan cepat. Oleh itu, kami perlu menyediakan semuanya terlebih dahulu. Apabila mendengar kata-kata ini, saya mendapat perspektif yang sama sekali baharu. Budaya Malaysia bukan kepasifan, tetapi keupayaan untuk bertindak balas dengan cepat yang didasarkan pada persediaan yang teliti. Kemudian, Dr. Sukri menambah dengan nada yang serius. Kuasa besar tidak menerima kami sebagai sekutu yang setaraf. Kami sentiasa menghadapi ancaman ketenteraan, pengasingan diplomatik, dan tekanan ekonomi. Jadi, kami perlu mempertahankan diri. Tiada siapa yang akan datang membantu kami. Kata-kata itu mengandungi rasa mendesak yang mendalam. Malaysia bukan anggota mana-mana pakatan ketenteraan yang penting. Dalam situasi yang kompleks ini, mereka hanya boleh bergantung pada diri sendiri. Jadi, kami hanya perlu bergantung pada diri sendiri. Dr. Sukri menunjukkan satu lagi image di skrin. Terdapat perkataan, strategi dapur dunia, minyak sawit dan bioteknologi muncul. Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar komoditi utama dunia, terutamanya minyak sawit. Semua syarikat multinasional bergantung pada hasil daripada kami. Jika berlaku konflik di Malaysia, rantaian bekalan makanan dan komoditi global akan terputus. Ini adalah jaminan keselamatan kami. Negara-negara lain tahu bahawa jika mereka menyerang Malaysia, seluruh dunia akan mengalami kerugian. Oleh itu, teknologi pertanian dan bioteknologi bukan sahaja industri, tetapi juga pertahanan negara. Saya menyaksikan strategi pada tahap yang sama sekali baharu. Bukan menukar teknologi menjadi senjata, tetapi teknologi itu sendiri telah menjadi perisai. Apabila keluar dari Institut Penyelidikan, saya berasa seperti orang yang berbeza. Sebelum ini, saya melihat Malaysia sebagai negara yang sedang membangun dengan pesat, tetapi pada hakikatnya, ini adalah tempat di mana persediaan telah dilakukan dengan teliti untuk kelangsungan hidup. Malam itu, di hotel, saya berfikir lama. Di MIT, pendedahan kemajuan penyelidikan adalah prinsip utama, tetapi di Malaysia, sebaliknya berlaku. Strategi menyiapkan semuanya dan menunggu masa yang sesuai. Ini bukan sekadar perbezaan budaya, tetapi ia adalah strategi untuk kelangsungan hidup. Malaysia bukan negara yang tergesa-gesa. Sebaliknya, ia adalah tempat yang paling sabar dan berhati-hati di dunia, seperti harimau yang menunggu peluang dan akan menunjukkan semua potensinya pada saat yang menentukan nasib. Kini, barulah saya faham mengapa Malaysia dapat bertahan di tengah-tengah tekanan daripada kuasa besar. Mengapa ia sering menghasilkan kejutan yang luar biasa, menyediakan segala-galanya dalam diam, dan mendedahkan hasilnya pada saat dunia terkejut. Inilah strategi kelangsungan hidup yang unik bagi Malaysia. Bab 6. Dua wajah yang berbeza. Pada malam apabila pembentangan pertengahan penggal berakhir, Profesor Anwar menjemput seluruh pasukan penyelidikan untuk makan malam di sebuah restoran Melayu berhampiran UM. Ini adalah kali pertama saya menyertai majlis makan malam di Malaysia. Profesor Brenner, adakah Anda biasa dengan budaya makan malam Melayu? Tanya Profesor Anwar. Saya tidak berfikir panjang dan bersetuju. Di MIT, pasukan penyelidikan juga kadang-kadang makan malam bersama, tetapi biasanya hanya makan dalam diam dan kemudian bersurai.
Apabila saya melangkah masuk ke dalam restoran, saya melihat wajah-wajah yang biasa Khalid, Siti Aisyah dan Nurul Huda. Mereka semua adalah pelajar yang senyap di Makmal, tetapi suasana kelihatan berbeza. Mereka kelihatan lebih santai berbanding ketika berada di Makmal. Bersulang, Profesor Anwar mengangkat gelas bir. Semua orang turut mengangkat gelas. Saya mencuba bir tempatan buat kali pertama. Rasanya lebih baik daripada yang saya sangka. Profesor, macam mana bir Malaysia? Tanya Khalid. Di Makmal, dia adalah orang yang sering berkata, apa yang Profesor katakan itu betul, tetapi sekarang dia pula yang memulakan perbualan. Sungguh mengejutkan. Rasanya sedap, tidak buruk. Haha, pada mulanya semua orang kata begitu, Tuan. Tetapi bila dah minum berulang kali, pasti akan teringat selalu. Sejak itu, suasana berubah sepenuhnya. Siti Aisyah, yang biasanya tidak banyak bercakap, tiba-tiba menjadi peramah. Tuan Profesor, sebenarnya pada mulanya kami sangat tertekan, Tuan. Kerana Profesor datang dari MIT, jadi kami fikir betapa ketatnya Profesor nanti. Oh, begitu ke? Saya pun risau juga awak semua terlalu senyap. Adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tidak, Tuan. Kami cuma jenis yang sedikit pendiam. Pada mulanya kami tidak banyak bercakap, tetapi sekarang kami berasa lebih selesa. Apabila gelas bir demi gelas bir dihabiskan, wajah semua orang menjadi ceria. Mula kedengaran gelak tawa yang jarang didengar di Makmal, terutamanya Nurul Huda, yang berubah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Profesor, masa Tuan Profesor dapat surat saya, apa perasaan Tuan? Sangat terharu, terutamanya di bahagian awak dapat mencari kesilapan dalam persamaan. Sebenarnya saya habiskan sepanjang malam untuk menyemaknya, Tuan. Takut salah. Tiba-tiba, Profesor Anwar menyampuk. Tunjuklah hasil kerja kamu kepada Profesor Brenner bagaimana hebatnya kita. Suasana menjadi lebih meriah. Khalid mengangkat gelas bir dan berkata, Profesor tahu tak, tahun lepas pasukan kami menerbitkan berapa banyak artikel. Dalam jurnal antarabangsa sahaja, ada 15, Tuan. Wah, betul ke? Itu bukan perkara mudah, Tuan. Malah di MIT pun. Siti Aisyah berkata dengan teruja. Semester lepas saya juga dapat 3 paten, Tuan. Semuanya teknologi yang boleh digunakan secara praktikal. Saya terkejut. Orang yang biasanya tidak pernah memuji diri sendiri seperti ini, tetapi hanya dengan kata-kata yang merendah diri. Kamu semua mempunyai hasil kerja yang begitu cemerlang. Kenapa biasanya kamu tidak bercakap? Nurul Huda tersenyum dan menjawab, ini budaya kami, Tuan. Apabila bekerja, kami senyap. Apabila berseronok, kami berhabis-habisan. Profesor Anwar mengangguk. Ya, Tuan. Kami tidak suka menunjuk-nunjuk. Kami lakukan apa yang perlu dilakukan dan merendah diri pada masa yang sesuai. Apabila mendengar itu, saya kagum sekali lagi. Mereka bukan orang yang tidak berkemampuan, tetapi mereka mempunyai budaya yang tidak suka bermegah. Semakin lama masa berlalu, semakin banyak cerita menakjubkan yang muncul. Khalid pernah memenangi anugerah artikel terbaik dalam persidangan akademik antarabangsa. Siti Aisyah telah didekati oleh beberapa syarikat terkemuka, termasuk syarikat di zon HR. Semua orang mempunyai keupayaan seperti ini. Kenapa biasanya sangat merendah diri? Kalau bercakap besar, ia akan kelihatan seperti orang yang sombong, Tuan. Kata-kata Nurul Huda membuatkan semua orang mengangguk setuju. Saya sedang mengalami budaya baharu sepenuhnya. Di MIT, jika mempunyai hasil kerja yang baik, bermegah dan berkongsi adalah perkara biasa. Tetapi di sini, sebaliknya, apabila makanan mula masuk ke dalam mulut, cerita yang lebih menarik muncul. Keupayaan sebenar makmal penyelidikan perlahan-lahan didedahkan. Sebenarnya, tahun lepas makmal kami pernah didekati oleh Google, Tuan, kata Profesor Anwar perlahan. Google? Betul ke, Tuan? Ya, mereka berminat dengan algoritma AI kami. Tetapi kami menolak. Kenapa, Tuan? Kami rasa di Malaysia, kami boleh melakukan sesuatu yang lebih besar. Pada saat itu, saya faham. Orang-orang ini bukan sahaja merendah diri, tetapi mereka menyembunyikan keyakinan yang luar biasa di dalamnya. Keyakinan sehinggakan mereka mampu menolak tawaran Google. Mereka tahu nilai diri mereka dengan tepat. Kemudian, Khalid menambah perlahan, dan Malaysia memerlukan kami, Tuan. Negara jiran sentiasa mengancam kami. Kalau kami tidak buat, siapa yang akan melindungi negara ini?
Kata-kata itu mengandungi semangat patriotisme yang mendalam. Ia bukan sekadar menjalankan penyelidikan, tetapi bekerja dengan hati yang ingin mempertahankan tanah air. Apabila majlis makan malam hampir tamat, Khalid berkata, "Profesor, pada mulanya, Tuan mungkin sangat kecewa dengan kami." Terus terang, ya. Tetapi sekarang pandangan saya telah berubah sepenuhnya. Kami memang begini, Tuan. Bila bekerja, kami serius. Bila makan-makan, kami santai, tambah Siti Aisyah. Esok pagi bila jumpa, kami akan kembali seperti biasa. Ini gaya kami. Dan memang begitu. Keesokan paginya, apabila saya bertemu mereka di Makmal, mereka kembali kepada keadaan yang senyap dan serius seperti biasa. Tetapi sekarang, makna kesunyian itu kelihatan berbeza. Ia bukan ketidakupayaan, tetapi komitmen. Bukan sikap acuh tak acuh, tetapi berhati-hati. Malam itu, di hotel, saya berfikir lama. Rakyat Malaysia sungguh kompleks. Siang, mereka tenang dan berstrategi. Malam, mereka mesra dan beremosi. Dan keesokan paginya, mereka kembali seperti biasa. Di MIT, penekanan diberikan kepada konsistensi, menjaga imej profesional. Tetapi di Malaysia, ekspresi yang berbeza mengikut situasi adalah budaya yang semula jadi. Ini bukan kepura-puraan, tetapi ia adalah keseimbangan, fikir saya. Mereka menggabungkan emosi dan logik, kerendahan hati dan keyakinan, strategi dan kemanusiaan dengan bijak. Walaupun sukar untuk dijelaskan dengan logik, ia pastinya cara yang berkesan. Malaysia adalah negara yang digerakkan oleh emosi, dan pada masa yang sama, ia adalah tempat yang mempunyai pemikiran strategik yang hebat. Pada mulanya, saya fikir kedua-dua perkara ini tidak boleh wujud bersama, tetapi sekarang saya faham bahawa gabungan itulah rahsia yang membolehkan negara ini mengejutkan dunia. Bab 7. Asas kekuatan. Pada suatu hujung minggu, saya secara kebetulan melalui kawasan Mid Valley Mega Mall dan terjumpa sebuah kedai buku kecil. Saya ingin memahami sejarah dan budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Di kedai buku itu, saya melihat satu statistik yang sangat menarik. Malaysia mempunyai kadar literasi 90-87%. Pada mulanya, saya fikir itu adalah angka yang menakjubkan, hampir mencapai 99%. Dalam statistik antarabangsa yang pernah saya lihat di MIT, hanya beberapa negara di Asia Timur sahaja yang dapat mencapai tahap ini. Saya berbual dengan pemilik kedai buku dan mempelajari tentang sejarah pendidikan di Malaysia. Selepas kemerdekaan, kerajaan memberi keutamaan kepada pendidikan semua rakyat. Malaysia mementingkan pendidikan sejak awal, kata pemilik kedai buku itu. Kerana kami tahu, kami tidak mempunyai banyak sumber alam. Kami perlu bergantung kepada sumber manusia sahaja. Apabila keluar dari kedai buku dan menaiki LRT, statistik itu menjadi kenyataan sekali lagi. Di dalam LRT, seorang lelaki tua berusia 70 sedang menggunakan telefon pintar untuk membaca berita. Di hadapan, seorang wanita tua sedang menghantar mesej melalui WhatsApp kepada cucunya. Semasa saya menghantar email kepada rakan sekerja di MIT, saya tertanya-tanya, mungkinkah saya melihat pemandangan seperti ini di Amerika? Terus terang, agak sukar. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke kawasan pusat tuisyen di sekitar Petaling Jaya. Saya dengar ia adalah simbol semangat untuk menuntut ilmu di Malaysia. Waktu sudah melepasi pukul 8 malam, tetapi pelajar sekolah rendah masih keluar dari institusi tuisyen. Saya sempat berbual dengan seorang ibu bapa secara kebetulan. Dia seorang wanita berusia 40 dengan 2 orang anak. Belajar tuisyen lewat begini, tak letih ke? Tanya saya. Dia menjawab dengan ringkas. Membesarkan anak memang kena korbankan masa sendiri. Ini adalah perkara yang patut dilakukan. Tetapi, anak-anak tak terlalu tertekan ke? Sudah tentu penat, Tuan. Tetapi kalau susah sekarang, masa depan akan senang. Dari air mukanya, saya dapat membaca keazaman yang luar biasa. Ini bukan sekadar semangat untuk menuntut ilmu, tetapi seperti perjuangan untuk kelangsungan hidup. Minggu berikutnya, saya pergi ke perpustakaan utama UM. Waktu sudah melepasi pukul 11 malam, tetapi ia masih penuh dengan pelajar. Semua orang tekun membaca buku atau berbincang. Terdapat satu kumpulan yang sedang berdebat dengan hangat. Saya cuba mendengar.
Ia mengenai kuantum dalam penderia biologi. Tahap pengetahuan pelajar sarjana muda sangat tinggi, ia adalah perdebatan pada tahap penyelidik pelajar di MIT. Maaf, adakah awak belajar bioteknologi? Tanya saya kepada seorang pelajar. Pelajar itu menggelengkan kepala. Tidak, Tuan. Saya belajar kejuruteraan mekanikal tahun 3. Kalau begitu, kenapa awak belajar tentang perkara ini? Cuma berminat, Tuan. Industri bioteknologi adalah kebanggaan Malaysia, jadi saya ingin belajar. Saya terkejut. Bukan jurusan yang dipelajari secara langsung, tetapi dapat belajar sendiri sehingga ke tahap ini sungguh menakjubkan. Seorang lagi pelajar yang duduk mendengar menyampuk, kami memang begini, Tuan. Kalau berminat dengan sesuatu, kami akan terus belajar. Pada saat itulah saya faham, sistem pendidikan Malaysia bukan sekadar menyalurkan ilmu, tetapi ia memupuk keupayaan untuk belajar sendiri, mewujudkan tabiat apabila menemui perkara yang meragukan, mereka akan mengkaji sehingga ke akar umbi. Beberapa hari kemudian, saya menyimak data mengenai pertandingan Olimpik Sains Antarabangsa. Pencapaian pelajar Malaysia sangat menakjubkan, sama ada fizik, kimia, atau biologi, hampir semua subjek berada di kedudukan teratas. Yang amat mengagumkan ialah wawancara pasukan wakil Malaysia. Seorang pelajar yang memenangi pingat emas berkata, "Saya bukan orang yang pandai, Tuan. Cuma rajin berusaha sahaja." Dari kata-kata pelajar itu, saya melihat intipati pendidikan Malaysia bukan mewujudkan segelintir jenius, tetapi sistem yang menaikkan asas seluruh rakyat ke tahap standard yang tinggi. Apabila saya membincangkan perkara ini dengan Profesor Anwar, saya mendapat tahu kebenaran yang lebih menakjubkan. Saya dengar perbelanjaan pendidikan ibu bapa di Malaysia adalah antara yang tertinggi di dunia. Betulkah, Tuan? Ya, betul. Sebahagian besar pendapatan keluarga akan dilaburkan dalam pendidikan. Tidakkah beban itu terlalu berat? Berat, Tuan. Tetapi ini budaya kami. Ada pepatah, biar susah untuk anak. Apabila mendengar penjelasan Profesor Anwar, saya berasa terharu. Dan pengorbanan seperti ini benar-benar membuahkan hasil, Tuan. Dari angka pun jelas kelihatan. Kadar kemasukan ke universiti, keputusan pertandingan antarabangsa, dan pembangunan ekonomi semuanya berkait rapat. Profesor Anwar betul. Kejayaan industri bioteknologi, AI, dan industri jentera berketepatan tinggi Malaysia, semuanya datang dari asas pendidikan. Kemudian, Profesor Anwar menambah perlahan, dan kami tiada pilihan lain, Tuan. Politik antarabangsa yang kompleks, ancaman ketenteraan, pengasingan diplomatik. Jadi, kami hanya boleh bergantung kepada pendidikan dan teknologi sahaja. Industri pertanian dan bioteknologi adalah contoh terbaik. Teknologi kami sangat maju, sehinggakan syarikat terkemuka dunia terpaksa bergantung kepada kami. Ini adalah jalan hidup kami. Apabila mendengar itu, barulah saya dapat memahami kepentingan mendesak pendidikan Malaysia. Ini bukan sekadar hasrat, tetapi kesedaran tentang keperluan sebenar untuk kelangsungan hidup. Pada suatu hari di dalam LRT, saya melihat pemandangan yang menarik. Seorang kanak-kanak yang kelihatan seperti pelajar sekolah menengah sedang menghafal perbendaharaan kata bahasa Inggeris. Seorang lelaki pertengahan umur yang duduk di sebelahnya memberi nasihat, perkataan ini, "Kalau hafal macam ini, akan lebih mudah, nak." Betul ke, Pak Cik? Terima kasih. Imej orang yang tidak dikenali membantu kanak-kanak lain secara semula, jadi itu sangat mengagumkan. Seluruh masyarakat kelihatan seperti sebuah bilik darjah. Pelajar yang membaca buku sehingga larut malam di perpustakaan pekerja pejabat yang mendengar kursus dalam talian di LRT, warga emas yang mempelajari teknologi baharu di pusat pembelajaran komuniti seluruh Malaysia adalah masyarakat pembelajaran yang besar. Malam itu, di hotel, saya berfikir lama. MIT juga merupakan institusi pendidikan terkemuka dunia, tetapi caranya berbeza daripada Malaysia. MIT adalah sistem yang melatih sebilangan kecil jenius dengan intensif, tetapi Malaysia adalah sistem yang meningkatkan asas seluruh rakyat. Sekarang, saya faham mengapa Malaysia dapat membangun dengan begitu pantas. Mengapa ia mempunyai keupayaan untuk bersaing dalam setiap subjek. Bukan dengan kuasa segelintir genius, tetapi hasil terkumpul dari asas 30 juta penduduk. Saya telah melihat strategi negara ini daripada pemeliharaan budaya yang unik hingga ke sistem pendidikan yang intensif.
Masyarakat di mana semua orang belajar, semua orang berfikir, dan semua orang berusaha untuk membangun. Itulah rahsia sebenar yang membolehkan Malaysia mengejutkan dunia. Saya yakin bahawa senjata sebenar Malaysia bukan teknologi pertanian canggih, tetapi manusia, orang yang membuat persediaan dengan teliti, belajar dengan intensif, dan membangun tanpa henti. Lebih daripada negara lain di dunia, orang-orang inilah aset terkuat Malaysia. Bab 8. Perjalanan yang mengubah perspektif. Saya duduk di ruang istirahat khas lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, membuka komputer riba buat kali terakhir. Sudah tiba masanya untuk membuat kesimpulan diari sepanjang 1 tahun saya di Malaysia. Esok pagi, saya akan kembali ke Boston. Pemandangan Clea di luar tingkap kelihatan sama sekali berbeza daripada 1 tahun yang lalu. Memori hari pertama saya tiba masih jelas. Pada masa itu, saya melihat Malaysia sebagai negara yang indah dan sedang membangun. Saya membalik ke halaman pertama diari tanggapan pertama yang saya tulis ialah negara yang sunyi secara aneh, orang yang menyembunyikan emosi, budaya yang tidak dapat difahami. Sekarang, apabila saya membacanya semula, saya berasa malu dengan pandangan yang penuh dengan prasangka seperti itu. Saya teringat surat pertama yang dihantar oleh Nurul Huda kehati-hatian dalam perkataan dan bekas makanan nasi lemak yang suam. Itu adalah kali pertama saya menyentuh hati rakyat di bumi ini. Walaupun cara ekspresi berbeza, keikhlasan itu wujud. Hari menonton dokumentari mengenai konfrontasi juga merupakan hari yang tidak dapat dilupakan. Sebagai seorang saintis politik, imej itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya fahami kajian kes di mana identiti kolektif diputuskan lebih penting daripada keselamatan individu. Hari itu adalah kali pertama saya mengakui bahawa negara ini tidak digerakkan oleh logik tetapi oleh identiti. Pengalaman di Institut Penyelidikan Teknologi Pertahanan juga masih segar. Projek yang dikatakan di bawah penyelidikan seperti drone, Raja Wali sebenarnya telah selesai sejak 10 tahun yang lalu. Itu membuatkan saya faham bahawa Malaysia bukan negara yang tergesa-gesa, tetapi tempat di mana persediaan telah dilakukan dengan paling teliti. Semasa duduk menghirup teh tarik di tepi tingkap ruang istirahat, saya teringat memori lain. Wajah sebenar pasukan penyelidikan yang dilihat pada majlis makan malam orang yang senyap dan berhati-hati pada siang hari, bertukar menjadi mesra dan ceria pada waktu malam. Dan keesokan paginya, mereka kembali bekerja dalam diam seperti biasa. Kadar literasi Malaysia 98.7% sungguh mengagumkan. Lampu malam dari pusat tuition di Petaling Jaya, pelajar yang berdebat di perpustakaan semuanya berkait rapat. Kekuatan sebenar Malaysia tidak datang daripada segelintir genius, tetapi daripada asas seluruh rakyat. Sudah tentu, Malaysia bukan tempat yang sempurna. Budaya kerja yang mungkin kelihatan tegang, hubungan antara bangsa yang kompleks, masalah ketidakseimbangan sosial masalah pasti wujud. Tetapi saya telah melihat mereka menyelesaikan masalah itu dengan cara mereka sendiri. Suara pengumuman panggilan penerbangan kedengaran. Saya mula mengemas komputer riba dan menulis ayat terakhir. Jangan sekali-kali memandang rendah Malaysia. Mereka adalah negara yang melakukan segala-galanya dengan keikhlasan untuk kelangsungan hidup. Industri bioteknologi bukan sekadar syarikat, tetapi perisai pertahanan negara ini dan senjata sebenar negara ini bukan teknologi, tetapi rakyat yang tidak pernah menyerah kalah. Semasa menaiki pesawat, saya teringat wajah setiap orang yang saya temui di Malaysia, Profesor Anwar, Nurul Huda, Dr. Sukri. Semua orang menjalani kehidupan sepenuhnya mengikut cara mereka sendiri. Di luar tingkap, saya melihat lampu malam Kuala Lumpur berpusat di menara kembar KLCC. Cahaya yang tidak terkira banyaknya yang bersinar itu adalah simbol impian dan usaha seseorang pelajar yang membaca buku sehingga subuh, jurutera yang bekerja lebih masa di zon HR, ibu bapa yang berkorban demi anak-anak. Semua orang berusaha untuk hidup demi alasan mereka sendiri. Apabila pesawat berlepas, saya mengeluarkan telefon bimbit buat kali terakhir dan mencatat apa yang telah saya pelajari di Malaysia. Cara ekspresi mungkin berbeza, tetapi keikhlasan dapat disampaikan. Emosi dan strategi boleh wujud bersama. Identiti boleh mencipta kuasa yang lebih besar daripada individu. Di arena diplomatik, teknologi boleh digunakan untuk berhubung dengan dunia, dan yang paling penting,
keajaiban yang dicipta oleh orang yang menjalani hidup dengan ikhlas untuk kelangsungan hidup benar-benar wujud. Apabila kembali ke MIT, apa yang harus saya katakan kepada rakan sekerja, Persekitaran Penyelidikan Teknologi Malaysia, kemungkinan kerjasama semua itu penting. Tetapi perkara yang paling ingin saya sampaikan ialah sikap rakyat. Saya teringat email terakhir yang dihantar oleh Nurul Huda. Tuan Profesor, terima kasih kerana memberi saya keberanian. Saya akan terus berusaha. Dari mesej ringkas itu, saya melihat masa depan Malaysia orang muda yang senyap tetapi tekad dan melangkah ke hadapan serentak. Pesawat menjulang tinggi ke udara. Malaysia perlahan-lahan menjadi kecil, tetapi di hati saya, Malaysia menjadi semakin besar. Kerana kini saya telah mengetahui wajah sebenar negara ini yang tidak pernah saya tahu 1 tahun yang lalu. Malaysia adalah negara yang sukar dijelaskan dengan logik. Ia adalah tempat di mana emosi dan rasional, tradisi dan inovasi, individu dan kolektif wujud bersama dalam keseimbangan yang menakjubkan. Dan pusat kepada semua itu adalah rasa mendesak untuk kelangsungan hidup. Apabila kembali ke Amerika, saya perlu menulis laporan mengenai projek di Malaysia. Tetapi perkara yang benar-benar penting ialah perkara yang tidak dapat dimuatkan dalam laporan kemurahan hati, pengorbanan yang senyap, komitmen dalam kesunyian, dan keazaman yang tidak berbelah bahagi untuk melindungi identiti diri. Saya percaya bahawa perkara-perkara inilah yang merupakan daya saing sebenar Malaysia. Di dalam kabin, saya menyemak berita terkini Malaysia buat kali terakhir berita mengenai pembangunan bioteknologi pertanian strain baharu, berita mengenai memenangi anugerah dalam pertandingan antarabangsa, ucapan pemimpin negara mengenai pemeliharaan demokrasi. Ia adalah jenis berita yang sama seperti 1 tahun yang lalu, tetapi sekarang saya dapat melihat cerita yang tersembunyi di belakangnya. Di sebalik semua kejayaan itu, terdapat saintis yang menyelidik sehingga larut malam, pelajar yang membaca buku sehingga subuh, ibu bapa yang berkorban demi anak-anak, dan rakyat yang berjuang untuk melindungi identiti mereka. Saya merasakan bahawa proses dan sikap itu lebih berharga daripada hasil yang indah. Semasa pesawat melintasi lautan Pasifik, saya sentiasa berfikir bagaimana untuk menjelaskan kepada rakan sekerja di MIT. Saya akan berkata bahawa Malaysia bukan sahaja negara yang kuat dalam pertanian dan teknologi, tetapi ia adalah negara rakyat yang menjalani hidup dengan ikhlas untuk kelangsungan hidup. Walaupun menghadapi ancaman ketenteraan, pengasingan diplomatik, dan tekanan ekonomi, rakyat Malaysia tidak pernah menyerah kalah. Sebaliknya, mereka mencipta dapur dunia, menjadikan seluruh dunia bergantung kepada mereka. Ini bukan sekadar strategi perniagaan, tetapi ia adalah strategi untuk kelangsungan hidup. Di luar tingkap, langit mula cerah. Tidak lama lagi, kami akan melepasi San Francisco dan tiba di Boston, tetapi sebahagian hati saya nampaknya masih berada di Malaysia. 1 tahun di Malaysia adalah pengalaman yang paling berharga bagi saya. Pengetahuan teknologi sememangnya penting, tetapi yang lebih penting ialah belajar memahami hati yang dipenuhi dengan keazaman untuk kelangsungan hidup. Dan saya mendapat keyakinan bahawa jika kita menjalani hidup dengan ikhlas untuk melindungi identiti diri, seperti rakyat Malaysia, maka sebarang kesukaran boleh diatasi. Suatu hari nanti, saya akan kembali melawat Malaysia. Harap-harap pada masa itu, saya bukan lagi sebagai pemerhati, tetapi sebagai harakan. Saya ingin menjadi seseorang yang dapat membalas keikhlasan mereka dengan keikhlasan saya. Malaysia, terima kasih banyak-banyak. Kerana awak, saya telah menjadi orang yang sama sekali baharu. Saya berharap lebih ramai orang dapat mengenali Malaysia yang sebenar walaupun bukan negara yang besar, tetapi ia adalah pemilik teknologi yang dunia perlukan, tempat yang mempertahankan demokrasi di tengah-tengah pengasingan diplomatik, tempat yang tidak pernah menyerah kepada tekanan, dan yang paling penting, tempat di mana rakyat yang berusaha tanpa henti untuk melindungi identiti diri mereka tinggal.